Okey, apa itu kemurungan? Kemurungan adalah perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasakan sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam melakukan aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja tidak kira usia, bangsa dan juga jantina. Kemurungan boleh berlarutan sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun jika tidak dirawat. Bagaimana pula dengan statistik kemurungan? Di Malaysia, kira-kira 2.3 juta orang mengalami kemurungan pada satu tempoh dalam hidup mereka. Data statistik Malaysia mengenai kesan wabak COVID-19 ini terhadap kesihatan mental adalah terhad. Pastinya dengan penularan wabak COVID-19 yang berterusan ini dapat dijangkakan peningkatan angka-angka ini secara mendadak. Hasil laporan menunjukkan kebanyakan individu belia, kaum ataupun minoriti pekerja bahagian penting yang tidak menerima gaji mengalami masalah kesihatan mental yang sangat serius. Lebih membimbangkan wujud peningkatan angka dari segi dari segi keinginan mereka untuk membunuh diri. Okey, apa pula simptom kemurungan? Okey, kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan dalam melakukan aktiviti harian ataupun hobi, biasanya yang boleh mendatangkan keseronokan. Lepas tu kita pula akan rasa cepat letih dan tidak bertenaga, merasakan perasaan mudah berputus asa, perasaan bersalah, rasa rendah diri dan tidak berguna. Kegemukan juga boleh mendorong kepada kemurungan. Tanda dan simptom kemurungan berbeza mengikut individu. Terdapat individu yang menunjukkan tanda yang kurang manakala ada yang banyak. Contohnya, sesetengah individu mengalami kemurungan mungkin berasa sedih. Tetapi pada sesetengah individu lain, kemurungan tidak dipamerkan daripada segi fizikal ataupun emosi. Okay, kemurungan yang dipamerkan melalui fizikal, bukan melalui perasaan yang sedih. Contohnya, bila kita berkomunikasi atau bergerak lebih lama daripada biasa, ia menggambarkan kita mengalami pergerakan tubuh badan yang lemah dan mengambil masa yang lama untuk bercakap patah perkataan. Okay. Apa punca kemurungan? Punca kemurungan ialah perubahan dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia. Antara contoh punca kemurungan ialah keturunan, seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghidapinya, persekitaran, maksudnya peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga sosial, ubat-ubatan, setengah jenis ubat yang darah tinggi seperti ubat darah tinggi boleh mencetus episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat itu dihentikan. Penyakit-penyakit lain, seseorang penyakit lain seperti gangguan fungsi thyroid, hypothyroidism boleh menyebabkan kemurungan juga. Selain itu, ialah corak pemikiran. Maksud corak pemikiran ialah terdapat corak tertentu dalam pemikiran seseorang yang boleh mencetus kemurungan. Okey, ini termasuklah bagaimana persepsi kita terhadap diri kita sendiri, kehidupan dan dunia serta keseluruhan yang mengganggu emosi kita sendiri. Stres juga boleh menjadi pencetus kepada episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Stres yang berlebihan boleh menjadikan tanda-tanda seseorang itu kemurungan. Selain itu juga, kehilangan orang disayangi dan baru melahirkan anak juga boleh menjadikan punca kepada seseorang itu mengalami kemurungan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan yang telah diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan kesan kemurungan terhadap individu dan keluarga. Pertama, saya akan menerangkan tentang kesan terhadap individu dahulu. Kemurungan yang dihadapi oleh setiap individu adalah berbeza-beza bergantung kepada punca dan sebab seseorang itu mengalami kemurungan. Walau bagaimanapun, kesan-kesan kemurungan yang dihidapi oleh setiap individu adalah sama. Kesan kemurungan terhadap individu adalah seperti mereka suka mendiamkan diri dan menyendiri, rasa sedih yang melampau sehingga mengganggu kehidupan seharian mereka seperti tidak mahu mandi dan makan, sering terjaga pada waktu malam dan menangis secara tiba-tiba. Mengganggu pembelajaran seorang pelajar dan juga mengganggu potensi kerja kepada mereka yang bekerja kerana mereka hilang minat dan fokus terhadap pekerjaan dan pembelajaran yang hendak dilakukan. Kurang selesa untuk bercampur dengan orang lain, mengelakkan hubungan dengan ahli keluarga sendiri dan masyarakat, bertindak di luar kawalan dengan mencederakan diri dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Untuk kesan terhadap keluarga pula, kemurungan boleh memberi kesan yang sangat buruk kepada keluarga dan kehidupan kita. Tekanan yang dihadapi boleh menggugat hubungan dan kemesraan antara ahli keluarga. Ia secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya konflik dalam keluarga di mana mereka tidak dapat berinteraksi dengan pasangan dan anak-anak dengan baik serta ada yang menjauhkan diri dan bersikap dingin terhadap ahli keluarga. Mereka yang menderita akibat kemurungan tidak mampu mengawal emosi dan menyelesaikan masalah walaupun masalah yang dihadapi oleh mereka adalah masalah yang sangat kecil. Mereka ini mudah merasa kecewa, cepat naik darah dan mudah marah, menyisihkan diri, berdiam diri dan memendam emosi dan paling menyedihkan hingga memilih kematian sebagai jalan penyelesaian. Mereka yang menghidapi kemurungan berisiko untuk mencederakan diri sendiri. Selain itu, kemurungan juga boleh menjadi punca kepada keganasan rumah tangga dan perceraian. Kesan ini memberi impak negatif kepada keluarga dan kesihatan mental dan proses tumbesaran anak-anak terutama peringkat remaja. Apabila anak-anak merasa tidak selesa berada di rumah, mereka mula mencari hiburan di luar dan secara tidak langsung ini boleh menyebabkan anak-anak terlibat di dalam masalah sosial. Kesan kemurungan kepada masyarakat. Terdapat segelintir masyarakat Malaysia tidak mempunyai pengetahuan asas mengenai kemurungan dan itu kerana masyarakat tidak berusaha untuk memahaminya walaupun masalah kemurungan sering berlaku pada diri kita. Kebanyakan masyarakat yang menghadapi kemurungan ini akan mendapat masalah kurang keyakinan diri. Mereka juga akan merasakan sukar untuk mengekalkan penampilan diri dan berkomunikasi dengan orang ramai. Impak kemurungan ini amat besar berlaku kepada masyarakat dan memerlukan perhatian yang lebih serius bagi membendung ia terus berleluasa sehingga boleh mengakibatkan kepincangan dalam struktur organisasi sosial. Manakala kemurungan kepada negara pula adalah global memperlihatkan satu keadaan yang kian membimbangkan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kemurungan adalah penyakit keempat paling serius dalam melumpuhkan jiwa seorang di dunia. Malah kadar kelaziman penyakit ini juga didapati ketara berbanding hipertensi maupun diabetes. WHO turut menganggarkan kadar kematian kejadian bunuh diri akibat kemurungan di rantau Asia Pasifik adalah tinggi berbanding penyakit tuberkulosis. Kadar kelaziman kes kemurungan di sebuah negara pula dianggarkan 8% hingga 10%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bertanggungjawab dalam mencari maklumat berkaitan isu kemurungan mengikut kerangka Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK
dan rukun negara. Melalui FPK, terdapat dasar-dasar pendidikan kebangsaan yang diterjemahkan melalui Buku Dasar Pendidikan Jilid keempat yang menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 di mana dasar-dasar tersebut dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu SPK. Pertama sekali saya mencari di internet berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan di laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Anda boleh lihat dan baca seperti yang tertera di skrin komputer. Jika dilihat dari aspek keseimbangan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek atau akronimnya disebut sebagai JERI, pelbagai program di sekolah yang diperkenalkan untuk menjadikan para pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran ke abad 21. Bagi 4 aspek keseimbangan iaitu JERI itu tadi boleh diaplikasikan di dalam penyelesaian isu kemurungan mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan dan penghayatan 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, aspek jasmani. Amalkan gaya hidup sihat dan menyertai aktiviti yang membuatkan kita rasa gembira seperti bersenam dan bersukan. Yang kedua, aspek emosi. Bertenang dan berfikiran positif, mendapatkan khidmat nasihat dan berjumpa dengan pakar kesihatan di hospital ataupun pertubuhan yang berkaitan seperti Befrienders dan Senihan Malaysia. Ketiga, aspek rohani. Menyertai aktiviti keagamaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dan saling menghormati setiap perbezaan. Yang keempat, aspek intelek. Merancang kewangan, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Rehatkan diri daripada perkara rutin dan pecahkan tugasan yang besar daripada besar kepada kecil dan beri keutamaan. Dengan ini dapat melahirkan insan yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dengan mencari cara penyelesaian masalah serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.